dia ada satu tambahan dekat sini adalah untuk pergi kepada inlet kompresor. Ni dia ada beza dekat sini satu je. Okey, kalau boost controller ni dalam keadaan off, tak ada current masuk, tak ada kita tak bagi dia voltage 12 volt, dia akan sambung daripada boost masuk ke sini, masuk ke controller, dia akan keluar ke sini, dia akan pergi ke actuator. Jadi dia sama fungsi dengan turbo lama. Jadi actuator ni akan aktif bila pressure ni dah naik sampai 0.5 bar. Pressure ni akan pergi ke sini, keluar masuk ke actuator, actuator akan tolak, wastegate terbuka. Sama dengan turbo lama. Okey. Beza dia apabila ada 12 volt ataupun ada signal daripada ECU masuk kat sini. Jadi apabila ada signal, ada 12 volt masuk, actuator boost controller ni akan on, jadi dia akan cut off laluan boost ni kat sini, dia akan tutup kat sini. Jadi boost masuk sini, dia tak boleh lalu, dia akan tutup kat sini dan dia akan buka dekat sini. Jadi dia akan daripada actuator akan masuk dekat sini, keluar ke sini, akan masuk dekat inlet. Jadi off sini dengan sini, on sini dengan sini. Okey. Ni dikawal oleh ECU. Untuk apa? Sekejap lagi saya cerita. Okey. Sekarang kita bercerita dengan lebih mendalam sikit. Okey, untuk enjin yang menggunakan turbo model lama ni, enjin dia akan berjalan dalam single mode. Maksudnya dia jalan dalam mode turbo, tuning turbo. Okey, dia jalan dengan single mode saja. Tapi bagi enjin yang menggunakan turbo model baru ni, dia ditala dengan dua mode. Yang ni tak ada peno. Enjin dia boleh ditala, bukan ditala, enjin dia memang ditala dalam dua mode. Kepada pemilik-pemilik kereta yang mana enjin dia menggunakan turbo model ni, diorang tak tahu pun yang mana enjin diorang ada dua mode. Mode ni maksudnya apa? Mode MODE ni, mode dalam dua setting lah, dua setup. Dalam dua setup. Yang mana enjin dia ditala dalam mode turbo sama macam yang lama dan dia ditala dalam mode NA. Maksudnya enjin tu boleh jalan dengan turbo, dengan sistem turbo atau dengan bantuan turbo, ataupun dia boleh jalan dengan tanpa bantuan turbo ataupun NA mode. Ada turbo ni ada seketul, tapi enjin dia berjalan tanpa pendesak, tanpa turbo. Turbo ni hanya duduk kat situ, berpusing kat situ saja, tapi dia tak ada memberi apa-apa efek pada enjin. Tak faham? Okey, macam ni. Sekejap saya kata hidung. Contoh, korang tengah drive kereta korang dalam bandar, dalam kawasan perumahan dengan kelajuan 40 km sejam, 50 km sejam atau 60 km sejam dalam cruise yang agak perlahan. Kereta korang waktu tu berjalan dalam mode NA. Turbo tak berfungsi. Turbo duk berpusing kat situ je, tapi dia tak berfungsi. Dia tak ada memberi sebarang push. Okey, tapi bila korang nak memotong, nak panjat bukit, korang tekan minyak rapat-rapat, waktu tu turbo berfungsi sebab mode dia dah bertukar daripada NA pergi ke turbo. Dia switching, dia boleh switch nak NA ke, nak jalan NA ke ataupun nak jalan turbo. Ni kelebihan turbo model baru. Dia boleh switch. Macam mana? Di situlah benda lah ni berfungsi. Divider valve ni. Kalau korang tengah berhenti sangkut jam ataupun jalan cruise dalam perlahan dalam taman perumahan ataupun dekat bandar, divider valve ni akan on. Dalam posisi on, dia akan open. Jadi, angin yang masuk ikut intake dan dimampatkan oleh kompresor, ditiup oleh kipas ni, dia tak akan pergi ke pergi ke throttle body. Dia tak akan build up pressure sebab dia akan bocor kat sini. Jadi udara yang masuk ni adalah udara tekanan atmosfera.
Jadi itu dalam keadaan NA mode. Ini biasanya dalam waktu cruising, waktu tengah santai bawa relax-relax, yang mana korang tak perlukan kuasa. Tapi apabila korang nak manjat bukit, korang nak memotong, korang nak pecut laju, korang tekan je minyak banyak, ECU akan detect, ok kau nak power banyak, kau nak engine load tinggi, jadi divider valve ni akan tutup. Dia akan tutup, kemudian angin yang dihantar, ditiup oleh kipas ni akan dipaksa masuk ke dalam throttle body, ke dalam enjin. Jadi boost dia ataupun tekanan dia akan naik. Tekanan dia akan naik. Jadi waktu tu korang akan dapat boost. Tapi waktu santai je, bawa relax je, turbo ni akan off. Dia bukan off berhenti tau, dia akan hentikan fungsi pemampat dia. Ini fungsi divider valve. Ada kelebihan dia? Ada kelebihan dia. Itu sebab apa? Kereta baru semua pakai turbo model ni. Sebab model ni dia ada kelebihan dia. Fungsi kedua benda alah ni, divider valve ni, dia berfungsi sebagai dumping valve ataupun blow off valve. Yes, kalau blow off valve tu dia blow keluar. Kita macam turbo model lama dia pakai blow off valve yang berbunyi psh, tu kan. Okey. Kalau korang tengok kereta-kereta yang pakai turbo model ni, blow off valve tak ada. Tak payah cari, memang tak ada sebab dia kat sini. Dia berfungsi juga sebagai blow off valve. Korang tengah tekan minyak best, tekan rapat ni, okey, boost tengah naik, kipas tengah pusing laju, tiba-tiba korang lepas minyak, throttle body tutup, tutup. Jadi pressure yang ada dalam ni semakin tinggi sebab kipas ni dia tak akan berhenti dengan on the spot, dia tak akan slow, dia akan ada lajak. Jadi build up pressure ni akan dibuang melalui divider valve. Divider valve ni akan on, buka. So bila dia buka, pressure tu akan melalui divider valve dan akan masuk balik ke inlet. Jadi pressure tu akan dibuang ke dalam intake. Jadi dia tak ada lah kat luar, tak ada. Jadi kereta-kereta yang menggunakan turbo model ni, kalau korang pasang blow off valve korang tak akan berbunyi kuat. Bunyi tapi tak kuat. Sebab ni dah ada. Divider valve ni dah ada. Jadi divider valve ni ada dua fungsi. Satu untuk tukar mode, daripada mode NA pergi ke mode turbo, ataupun daripada mode turbo pergi ke mode NA. Kedua adalah berfungsi sebagai blow off valve ataupun dumping valve. Dumping valve. Kita nak buang pressure kan. Okey, faham? Dalam nak cerita pasal turbo ni, dalam ni. Ini belum cerita pasal rotation speed lagi ni. Okey, cerita pasal boost controller. Okey, boost controller ni waktu dia off, tak ada power, tekanan daripada sini akan masuk kat sini, akan keluar kat sini, masuk ke actuator. Jadi actuator ni akan aktif. Contoh, korang tengah tekan minyak rapat, boost dah naik terlalu tinggi, jadi pressure ni akan masuk ke actuator akan buka wastegate akan terbuka untuk perlahankan sikit kipas ni berpusing. Okey, lepas tu tiba-tiba korang tutup throttle. Korang tutup throttle secara mengejut, tutup throttle. Boost ni dia akan jatuh sama macam sistem lama, tapi dia jatuh tak laju. Sebab dalam ni ada build up pressure yang sedang nak keluar. Jadi benda ni akan on supaya tekanan di dalam actuator 0.5 bar tadi akan melalui dia dan keluar pergi ke inlet. Jadi actuator ni akan tutup cepat. Clear tak ni? Harap clear lah. Jadi fungsi dia adalah untuk membantu actuator ni untuk buka dan tutup actuator. Dia suka-suka dia boleh adjust. Kalau dia nak buat boost ni lebih tinggi, contohnya sekarang setting 0.5 bar, tapi ECU dia boleh tipu actuator ni supaya boost tu naik lebih tinggi. Nanti dia ada fungsi dia untuk kurangkan turbo lag.
Okay, dia nak kurangkan turbo lag. Yang mana waktu boost dalam ni, outlet ni dah naik sampai 0.5 bar. Actuator tak buka lagi, tapi kalau dah naik sampai 0.6, 0.7, 0.8 bar, tapi actuator ni tak terbuka, tak aktif, diam, tidur je. Ni kawalan dia. Dia nak tinggikan turbo, dia nak tinggikan boost. Itu kenapa dia panggil boost controller. Tapi bila dia dah sampai waktu dia kata okey 0.6 bar ni dah terlebih, dia nak buang balik, waktu tu ECU akan bagi arahan kat sini untuk off. Bila off, boost 0.5 bar masuk sini, tolak actuator akan terbukakan wastegate. Tapi waktu dia off, sampai sudah wastegate tak akan terbuka biarpun boost korang dah sampai 2 bar. Ni kawalan dia. Ni dah panggil boost controller. Okay, clear. Bagi siapa-siapa yang pakai enjin CFE, yang mana bila korang naik, tekan minyak rapat sikit, cek enjin nyala. Bila lepas, dia padam, tekan minyak rapat sikit, cek enjin nyala. Bila korang pergi cucuk scanner OBD, cek dia kata overboost. Ni lah. Boost dia naik tinggi. Dia tak nak terbuka. Ni dua ni tak nak. Dia asyik lekat kat sini je. Sebab actuator tak berfungsi, wastegate tak function. Okay, untuk enjin CFE lagi satu, kalau korang perasan, dia ada dua map sensor. Satu map sensor pada intake sebelum throttle body, dan satu map sensor lagi adalah pada throttle body. Itu pun ada fungsi dia juga. Dia panggil sebagai ready boost. Boost dah ready ke belum? Kat situ. Itu yang gunanya benda lah ni. Boost tak ready, boost tak sampai lagi, tak apa, kita tutup actuator, kita hantar boost yang tinggi dekat sini. Katalah kat sini dah naik 1 bar, tapi dekat dengan throttle body tu tak sampai 0.5 bar lagi. Inilah dia panggil untuk pressure drop control lah. Itu dia ayat dia untuk pressure drop. Okay, map sensor ada dua. Jadi kalau nak cerita secara detail benda lah ni, macam mana kebaikan dia, macam mana dia boleh membuatkan kereta tu hampir zero turbo lag, tak terasa dia punya turbo lag. Semua dikawal oleh elektronik. Ni, dua barang ni. Dia boleh buat kereta tu tak ada lag tau. Tak terasa lag dia berbanding yang ni. Yang ni terasa sangat-sangat dia punya lag. Yang ni hampir tak ada lag. Dia control oleh dua barang ni je. Okay, nak cerita lebih detail ni, panjangnya cerita. Mungkin kena buat kelas khas untuk benda ni saja. Saya buat video ni sebab esok turbo ni dah nak dipasang balik pada kereta. Jadi saya tak ada spare turbo KP39 ni. Jadi saya buat pagi ni juga, subuh ni juga saya buat, sebab esok dah nak pasang. Okay, jadi kat situlah perbezaan antara turbo model baru, teknologi baru, dengan turbo model lama, teknologi lama. Dengan kat sini. Okay, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Juga. Biarpun kita tengok dia kat sini nampak macam banyaknya kelebihan, dia ada juga kekurangan dia. Nak cerita tu panjang ni dah. Berapa lama dah panjang video ni? Ni. Jadi kita jumpa lagi lain kali, insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, saya nak pegang turbo KP39 ni, ataupun turbo yang model baru ni, kita cerita lagi. Sebab panjang, cerita dia takkan habis dalam 1 atau 2 video. Cerita dia sangat panjang. Okay, lebih-lebih lagi kalau nak bercerita pasal zero lag, nak kata zero tak juga, kurang lag, turbo yang kurang lag ni, dan turbo yang cepat kong ni. Jadi saya harap info dari saya yang tahu sikit-sikit ni dapat membantu semua, dapat memberi manfaat pada semua. Okay, kita jumpa lagi. Sekian.